Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi yang mulia ini, pagi pada Saidul Ayyam, ketua kepada hari-hari, yakni hari Jumaat, hari yang mempunyai keberkatan tersendiri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat lah Adam dijadikan, pada hari Jumaat Adam diturunkan dan pada hari Jumaat lah akan berlakunya kiamat. Dan yang menarik sekali, bila kita berada di syurga, kita akan berkumpul pada hari Jumaat di satu tempat yang mana ianya merupakan satu pertemuan, tempat pertemuan di antara ahli-ahli syurga, sama ada dari syurga yang bawah sehingga syurga yang di atas sekali di tempat tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan yang bertemu di sana. Amin ya rabbal alamin. Walaupun pada hari ini kita bertemu di alam maya yang saya tak nampak, tuan-tuan puan-puan yang nampak, dan mudah-mudahan di sana kita nampak antara satu sama lain, apatah lagi kita melihat pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada hari ini kita akan sambung balik pembelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam bab Tibbul Qulub, perubatan hati, yang dikarangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab yang mempunyai kebaikan dalam siri pembentukan diri, kitab yang mana ianya mengandungi perkara-perkara yang perlu kita lihat untuk kita bermanfaat, mengambil manfaat di dalam kitab ini. Pembentukan hati, pembersihan jiwa yang amat penting untuk kita bertemu dengan Allah ialah jiwa kita bersih. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu diredai. Dan kalimah itu amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah reda itu adalah amat penting. Para sahabat telah memiliki kalimah, pangkat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Jadi sahabat telah mendapat gelaran radhiyallahu anhum. Dan kita mencari keredaan Allah. Oleh kerana itu, bila kita mencari keredaan Allah, keredaan manusia letakkan ke tepi. Ya, kenapa? Manusia yang tidak beriman, manusia ini berbagai bentuk, berbagai cara, berbagai ragam. Reda mereka adalah hawa nafsu mereka. Tetapi reda yang kita inginkan ialah reda Allah. Oleh kerana itu, pembentukan pribadi dalam keredaan Allah itu dituntut. Bila adanya masyarakat pribadi yang mempunyai akhlak yang baik, yang mempunyai sifat-sifat yang diredai oleh Allah, walaupun kelompok itu kecil, tapi dia mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Maka pembentukan hati adalah pembentukan untuk mencari keredaan Allah, dan kita berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masih lagi bab yang di antara bab yang terakhir yang masuk dalam muka surat 231 ke 7, manfaat sang pencipta dan ciptaannya. Ya, manfaat sang pencipta dan ciptaannya. Yakni Allah yang mencipta, subhanallah, maha suci Allah, ya. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepadanya. Itu tujuan pencipta yang agung. Yakni kita sebagai khalifah di muka bumi, itulah tujuan penciptaan yang mana ianya merupakan tuntutan bagi kita menyempurnakan apa yang dikatakan penciptaan makhluk di muka bumi sebagai khalifah di muka bumi. Baik. Ketujuh, manfaat sang cipta dan ciptaannya. Allah berbuat baik pada hambanya dan tidak perlu padanya. Subhanallah. Ya, itu dia. Allah yang menjadikan kita, dia tak perlukan kita.
Kita yang memerlukannya. Kaedah ini amat penting menunjukkan penghambaan kita kepada pencipta kita. Allah tak perlu kita. Kita baik ke jahat, Allah tak ada efek dalam perkara tersebut. Ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa juga yang kita lakukan adalah untuk diri kita, kebaikan diri kita. Kalau kita buat jahat, maka kita yang kena. Kalau kita buat baik, maka kita yang dapat. Ya, oleh kerana itu, ianya tidak dikaitkan dengan sesiapa sekalipun. Kalau kita salah, salahlah. Kalau kita baik, alhamdulillah, binikmatillah, dengan nikmat Allah lah terjadi perkara-perkara tersebut. Hal yang ini adalah sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Mulia, Maha Agung serta Maha Pengasih. Dia menolong hambanya dan dia tidak perlu pertolongan hambanya. Dia menghendaki kebaikan dan menghilangkan merbahaya, tidak bertujuan untuk mencari manfaat dan tidak juga untuk menolak bahaya. Bahkan itu sebagai wujud rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Muqaddimah Ibn Qayyim Al-Jauziyah agak menarik apabila dia ketengahkan sifat rububiyah Allah sebagai satu muqaddimah yang besar. Bagi saya, bila disebut sebagai sifat muqaddimah rububiyah Allah Ta'ala ini, satu keagungan yang kita rasakan, kehebatan Allah Ta'ala. Apa dia? Yang disebutnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kaya dan Maha Mulia. Sifat keagungan, sifat rububiyah Allah. Maha Kaya dan Maha Mulia. Dia kaya sekaya-kayanya yang tidak menghajatkan apa juga kepada manusia. Dan dia Maha Mulia dan Maha Agung. Maha Mulia, dia amat menyayangi hamba-hambanya yang bertakwa. Baik. Maha Agung serta Maha Pengasih. Keagungan ketuhanan ini tidak ada tolok banding. Tetapi keagungannya, kehebatannya dan kekuasaannya ada sifat Maha Pengasih yang rahmat itu didahulukan daripada segala-galanya. Dia mendahului kemaafan, dia mendahulukan kebaikan. Itu yang didahulu. Kemudian barulah kalau kita ingkar, maka kita kena ingat inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya kemurkaan Allah itu adalah maha berat, maha keras. Jadi dengan arti kata lain, bila dia mendahulukan kebaikan, ambil kesempatan. Ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadi masalah kita mengambil kesempatan kebaikan. Kenapa? Memang dia suruh kita melakukan kebaikan untuk diri kita, bukan untuknya. Ya, kita ibadat sebenarnya untuk diri kita, untuk mendapat ganjaran pahala, untuk meletakkan diri kita berdaftar di dalam syurga. Oleh kerana itu, ya, apabila dia meletakkan sifatnya Maha Pengasih mendahului segala-gala sifat yang lain, maka ini mengisyaratkan bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Agung dan Maha sempurna sifatnya, ya, kebaikannya. Baik, dia menolong hambanya dan dia tidak perlu pertolongan hambanya. Dia membantu hambanya. Kalau ikutkan kita tidak mampu melakukan apa-apa, ya, hanya kalimah la haula wala quwwata illa billah sudah kita fahami bahawa kekuatan itu adalah milik Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kita nak makan pun, kalau Allah tidak mengizinkan, bayangkan berapa banyak makanan dihidangkan kepada orang-orang yang mana dulunya sihat, sekarang sakit, dia tak boleh makan dah. Ya, apa yang digunakan tiup untuk masukkan. Ya, subhanallah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahawa semuanya dengan izin Allah. Berapa ramai yang kita lihat kuat tetapi tidak boleh tidur malam. Kenapa? Matanya tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Kekuatan mata untuk tarik pandangan itu telah tutup. Untuk menutupkan mata dia pun telah tutup. Tak boleh tutup. Maksudnya dia cuba untuk tidur, tidak boleh tidur. Ini merupakan satu perkara yang ajaib. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Ya, dengan apa sifat-sifat yang diberikan kepada kita, maka seharusnya kita syukuri. Sifat kecantikan, sifat kebaikan, sifat berbagai-bagai sifat yang baik itu perlu kita syukuri kerana itu adalah disebabkan dengan rahmat Allah. Hatta kalau kita nak solat pun dengan rahmat Allah lah yang tergerak hati kita. Oleh kerana itu bila sampai ayat azan hayya 'alas solat, ya, hayya 'alal falah, marilah menuju ke solat dan mari menuju kepada kejayaan. Apa kita sebut? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia menghendaki kebaikan dan menghilangkan merbahaya. Tidak bertujuan untuk mencari manfaat dan tidak untuk menolak bahaya. Ya, bahkan wujudnya sebagai rahmat dan kebaikan yang Allah jadikan. Baik. Allah tidak mencipta umat untuk memperbanyakkan bilangan yang sedikit dan tidak pula memuliakan perkara yang hina, tidak mendapatkan rezeki dari hamba, tidak untuk mendapatkan manfaat dan tidak untuk menghilangkan kerugian. Dengan arti kata lain, Allah tidak mengharapkan apa-apa. Dia jadikan kehendak dia. Bila dia hendak jadi, kun fayakun. Maka jadi. Bila dia hendakkan sesuatu, dia buat. Dia tidak perlu kepada orang yang mengarahkan. Bila dia membuat sesuatu, jangan kita bicara. Bukan hak kita untuk bicara kenapa Allah jadikan begini, kenapa. Itu bukan hak kita. Bila dia mengatakan sesuatu, bukan hak kita untuk mempertikaikan. Hak kita mendengar, beriman, mendengar dan patuh. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya dalam bentuk-bentuk perkara-perkara masalah tauhid yang wajib beriman tanpa banyak bicara. Kerana kita hamba. Kalau kita derhaka kepada Allah, Allah tak perlu kita. Kalau kita beriman kepada Allah pun, Allah tak perlukan kita. Sifat Allah Ta'ala adalah sifat yang maha agung, dia tidak memerlukan sesiapa. Walaupun arash yang dimilikinya, dia tak perlukan semua tu. Berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan bila kita membicarakan sifat Allah, hak Allah. Kerana kita tidak diarahkan untuk mempertikaikan apa yang diciptakannya. Itu pasal apabila setengah masyarakat bila dikatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arash, lalu mereka mempertikaikan sebelum ada arash Allah di mana? Itu bukan urusan kita untuk mempertikaikan apa yang Allah lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita mempertikai. Bila kita mempertikaikan apa yang Allah lakukan, jadi kita ni memang jadi seorang hamba Allah yang jahat, yang mempertikaikan penciptanya. Kita boleh memperbahaskan apabila hadis itu, ya, yang dikatakan Allah turun ke langit bumi pada tiap-tiap malam 1/3 akhir malam. Lalu mereka mengatakan waktu kita 1/3, waktu di sana bukan 1/3. Tuan-tuan dan puan-puan menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Makhluk bila dia turun sini, sana dia tak turun. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beriman kepada hadis. Itu kaedah kita. Beradab dengan Allah, beriman dengan hadis dan kita tidak menyamakan dia dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan makhluk. Maka beriman bagaimana otak kita tidak mampu untuk menyampaikan diri kita kepada pencipta kita, melainkan dengan mengikut arahan para nabi ataupun mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, 58, bagi mereka yang tidak ada buku ni, dalam surah Az-Zariyat Allah menceritakan surah Az-Zariyat, yakni surah yang ke-51. Surah 51 ayat yang ke-56, 57, 58. Okey, muka surat 523, surah ke-51 juzuk 27. Ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku.
Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita Allah mengatakan bahawa dia menjadikan kita ini jin dan manusia supaya mengabdikan diri kepada dia. Dia tak nak kata kita upah dia, bagi makan dia. Dia tak nak kerana dia tidak bersifat macam mana makhluk manusia. Ya. Dan ingat sesungguhnya dialah yang memberi rezeki dan dialah yang maha kukuh dari dalam segala-gala hal. Sama dia sudut ekonomi, sudut kekuatan, kekuasaan dia yang mutlak, kekuasaan mutlak, kekuasaan yang tertinggi yang tidak ada siapa yang mampu untuk menandinginya. Okey. Oleh kerana itu dia mengatakan, aku jadikan kamu jin dan manusia ini supaya menyembah dia. Kita bila kita melantik seseorang tu, kita masih lagi mengharapkan dia. Kita sebagai misalnya majikan, kita perlukan pekerja. Memang kita memerlukan mereka untuk menjalankan kerja-kerja kita, untuk kita mencari nafkah, makan. Ya. Ini memang hakikat, kita memerlukan pekerja. Memang tabiat kehidupan kita di dunia, cycling yang pusingan yang berlaku tu, ya, begitu kedudukannya. Kita mengharapkan antara satu sama lain. Adalah mustahil kita hidup bersendirian. Mustahil. Kerana apa? Kita memerlukan makanan. Dan makanan itu datang dari sama ada peladang-peladang ataupun datang dari peternak-peternak ataupun nelayan-nelayan. Oleh kerana itu, mereka-mereka yang menjalankan sistem pertanian, peternakan dan nelayan-nelayan itu adalah menunaikan satu tuntutan fardu ain, fardu kifayah di dalam Islam. Jadi kita memerlukan. Adalah mustahil kita sebagai seorang kontraktor ke doktor ke peniaga ke tak makan nasi atau tak makan roti. Mustahil. Kerana itu sifat manusia yang mesti makan perkara yang begitu. Jadi oleh kerana itu hubungan kita mengambil pekerja adalah untuk kita juga. Tetapi Allah tidak begitu. Dia tidak memerlukan orang-orang untuk memberikan kerja kepada Allah untuk beri makan kepada Allah ataupun Allah perlukan kita untuk ini, untuk itu. Tak. Maha suci Allah dengan sifat keagungan dan kemuliaannya. Okay? Yang kita beriman. Kemudian di dalam surah Al-Isra. Di dalam surah Al-Isra. Sila buka surah Al-Isra. Surah Al-Isra sebelum surah Al-Kahfi. Juzuk ke-15, surah yang ke-17. Okey. Ayat yang ke-111. Yang ini ayat yang terakhir dalam surah Al-Isra. Okey, apa Allah katakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Okey, baik. Bismillah. Dalam ayat ini menunjukkan betapa besarnya kalimah Allah kata wa qulil hamdulillah. Mengisyaratkan di antara kalimah-kalimah yang agung yang perlu kita sebut menjadikan wirid harian kita, alhamdulillah. Kerana ianya adalah separuh yang memberatkan mizan juga. Ya, di mana wa qulil hamdulillahilladzi, bersyukurlah dan katakanlah segala pujian bagi Allah yang tidak mempunyai sekutu dan kerajaannya. Segala pujian bagi Allah yang tidak mengambil anak,
yang mana dia tidak memerlukan anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Okey, tuan-tuan yang perempuan yang ada buku tu dia hilang pada terjemahan dia tu, segala pujian bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Lam yattakhidh walada, tu hilang. Ya, terjemahan tu hilang. Ya. Yang tidak mempunyai anak ataupun tidak mengambil anak. Lepas tu barulah yang tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Ya, betul kan? Terjemahan tu agak hilang sikit. Dan dia bukanlah pula hina memerlukan penolong. Dengan arti kata lain, bila kita memerlukan penolong, bukan maksud kita hina, tetapi nilaian kalau nak comparekan dengan Allah, ya, mengisyaratkan Allah itu tidak memerlu kepada siapa, walaupun malaikat dia tidak perlukan. Subhanallah, maha suci Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, lazimkan akidah kita betul-betul yakin dengan kehebatan Allah, bahkan dia tidak memerlukan semua makhluk, ya, di alam semesta ini. Dia tak perlu. Dia tak perlu syurga, dia tak perlu neraka, dia tidak perlu titian sirat, dia tidak perlu arash, dia tidak perlu malaikat. Dia tak perlu. Kerana dia bersifat maha agung, maha kuasa, maha hebat, segala-galanya milik. Dan dia jadikan sebagai ujian kepada kita sama ada kita beriman ataupun tidak. Jadikan manusia yang betul-betul ikhlas kepada Allah dengan keyakinan beriman kepadanya. Baik. Allah tidak memberi pertolongan kepada orang yang menolong Allah dari kehinaan sebagaimana makhluk menolong sesamanya. Akan tetapi Allah menolong kekasihnya sebagai bentuk kebaikan, rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Ya, Allah dia tidak memberi pertolongan kepada orang yang menolong Allah. Kita ni kalau orang dah tolong kita, kita akan berbuat baik juga kepadanya. Ya, itu memang tabiat manusia yang ihsan, baik. Kenapa? Bila orang berbudi, kita berbahasa. Bila orang membantu, kita pun membantu juga kepadanya. Kenapa? Nak mengucapkan terima kasih. Tetapi Allah bila dia bagi, dia tak perlu itu semua. Tapi dia amat menyayangi kepada hamba-hambanya yang mengikut apa yang telah diberikan guideline kehidupan manusia di muka bumi. Dia bagikan, ya, perkara-perkara yang baik itu, maka kita ikut je lah. Bila kita ikut, insya-Allah tak jadi masalah. Senang je. Dengan Allah senang je. Ya, subhanallah, bila kita duduk menung dengan Allah senang je. Kamu bersalah, pergi jumpa Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Settle. Maksudnya, dengan ikhlas kita munajat kepada Allah, minta ampun. Dengan Allah senang, apa juga kita ada masalah, minta kepadanya. InsyaAllah Allah akan bagi. Bila kita minta, Allah akan bagi. Tak dunia, akhirat. Kita kata kita nak dunia, insyaAllah sabar. Allah akan bagi. Ya, husnuzan dengan Allah. Itu yang paling penting. Okey, baik. Akan tetapi Allah menolong kekasihnya dalam bentuk kebaikan. Allah telah menolong kekasih-kekasihnya, yakni Auliaur Rahman, hamba-hamba ataupun wali-wali Allah itu, yang kita tahu yang disebutkan dalam surah Yunus itu mengisyaratkan siapa-siapa juga wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, maka Allah akan tolong dalam bagai-bagai bentuk. Tak kiralah. Ya, oleh kerana itu kita orang beriman ini mempunyai sifat, ya, bersyukur kepada Allah dengan segala-galanya. Sama ada baik ataupun buruk, ada hikmah yang terkandung pada segala-galanya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, Auliaur Rahman, golongan yang mempunyai taraf yang tinggi di sisi Allah, yang disebutkan wali-wali Allah ataupun kekasih-kasih Allah, yang mengikut fahaman Quran dan Sunnah, bukan fahaman orang-orang tarikat ataupun orang-orang yang membawa fahaman falsafah. Tak. Bila dia sebut wali, mula dia fikirkan boleh terbang, boleh apa lagi? Boleh berbagai-bagai lah. Dengan fahaman mereka, boleh berjalan atas air, boleh tukar air jadi minyak, minyak jadi air. Itu fahaman karut. Bukan fahaman yang dimiliki sebagai wali-wali Allah. Wali-wali Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yunus ialah mereka yang beriman dan bertakwa. Itu wali-wali Allah. Bila kita tanya kepada golongan-golongan yang falsafah ataupun golongan tasawuf ini, siapa ketua wali Allah, mereka akan sebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Rahimahullah, rajul, lelaki itu adalah lelaki soleh, tidak dinafikan. Sedangkan siapa sebenar wali Allah, sedangkan ayat Quran dah turun, mereka itu wali-wali Allah, siapa? Mereka itulah wali-wali Allah, ketuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diikuti para sahabat.
dan diikuti oleh para tabi'in, tabi'un dan juga mereka yang mengikut perjalanan 3 kurun yang terbaik. Itulah wali-wali Allah. Wali-wali yang terpilih. Okay. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham elok-elok konsep wali Allah pun kena faham supaya kita tidak terjebak seperti orang-orang jahil memahami siapakah wali Allah. Ya, yang menyebabkan mereka kata macam Syekh Abdul Qadir Jalani, Rabi'atun Adawiyah, Syekh Yazid Al-Bustami, siapa lagi, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Okey, itu semua bukan konsep dia. Kita kena rujuk balik konsep dia dengan cara yang betul. Cara nak rujuk dia, kita katakan kalau bagi mereka yang ingin tahu bagaimanakah sifat-sifat wali Allah, Allah sebutkan di dalam surah Yunus, notkan supaya boleh menjadi rujukan tafsir Al-Quran. Okey, surah Yunus ayat yang ke-62. Surah Yunus surah yang ke-10 ayat yang ke-62 yang Allah katakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Okey, maksudnya ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dalam dirinya dan mereka tidak ada perasaan takut dan perasaan sedih hati. Siapakah mereka? Iaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Itu dia sifat wali Allah. Okey, supaya kita betulkan pandangan dan kefahaman kerana ramai yang tertipu. Ya, bila tengok Tok Syekh panjang sikit janggut, itu taraf wali. Saya teringat waktu saya berada di Madinah dahulu. Bila seorang tu kawan tu datang, kawan sekolah, tapi dah waktu tu yalah agak dia terjebak dalam golongan-golongan Sufism. Saya pun datang nak ziarah dia, tak ada pula dia dekat hotel tu. Kemudian kawan kata dia pergi dekat dataran Masjid Nabawi. Oh, okey. Saya pun pergilah cari di dataran Masjid Nabawi. Akhirnya jumpa. Dia katakan, apa dia kata? Kamu buat apa kat sini? Aku nak cari orang-orang yang nampak biasa tetapi dia itu adalah wali-wali Allah. Oh, itu pun terkejut juga dengar. Macam mana orang tu? Dia kadang-kadang macam minta sedekah. Ini di antara kesan-kesan cerita-cerita wali-wali yang dalam buku-buku khurafat kita di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, na'udzubillah min dzalik, buku-buku wali-wali, ya, wali-wali Allah yang dikarangkan oleh masyarakat di Malaysia ini melalui terjemahan, semuanya kebanyakannya penipu. Di mana mereka mengambil kisah-kisah itu tanpa bersanad, cerita yang boleh direka-reka sesiapa saja. Kerana saya dulu pun pernah terlibat dalam membaca buku-buku tersebut sampai nak jadi wali Allah. Sampai nak jadi wali. Subhanallah. Dalam buku tu dia katakan orang tu nak jadi wali, dia pukul badan dia, pukul. Saya ambil rotan, saya pukul badan saya sebelum belajar agama ni. Kesan daripada buku wali-wali tu. Saya baca buku 72 wali-wali Allah. Na'udzubillah min zalik. Saya ikut. Tu dia. Bila kita jahil, kita ikut. Apa lagi? Oh, wali-wali tu memencilkan diri. Saya pergi waktu tu, saya orang Perak, duduk tepi Sungai Perak. Di Sungai Perak tu ada satu macam pantai dia tu. Orang buatkan kebun, ada pondok di situ. Saya duduk di pondok tersebut. Nak mengasingkan diri, nak ikut cara mereka. Lepas tu pukul diri kita. Lepas tu baca pula, oh wali tu tergolik-golik di atas padang pasir. La ilaha illallah, tergolik-golik macam ayam golik. Saya pun pergi tergolik-golik di tepi Sungai Perak tu. Astagfirullah, Allah ampunkan dosa saya. Itu permulaan mukaddimah nak jadi wali. Kononnya. Tapi alhamdulillah sekarang dah jadi wali. Pasal apa? Menikahkan anak, jadilah wali. Tapi kesan daripada cerita-cerita itu mempengaruhi jiwa kita yang menyebabkan kefahaman wali Allah kita tu salah. Bila kita tengok tafsir Ibn Kathir, tafsir At-Tabrani, At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, semua menceritakan bahawa wali-wali Allah ini bukan begitu kefahamannya, tetapi mereka yang beriman dan yang bertakwa. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau tidak Allah selamatkan saya. Bayangkan waktu itu
tahun SPM saya teringat syaitan kacau. Ya, teringin nak jadi wali. Sampai kita membaca, buatlah perangai itu. Sampai akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya bagi pengalaman saya supaya kita terselamat. Datang satu bisikan. Ya, orang lain tak dengar, tapi kita seorang je dengar. Rupanya benda tu ada. Dalam siri ruqyah, perubatan Islam, ada seorang kawan saya tu, dia mengubat dia tak percaya benda tu. Ya, tetapi bagi saya kata saya percaya. Disebabkan apa? Ia merupakan pengalaman. Ya, ramai yang datang ya, kepada saya bercakap, Ustaz, ramai yang tak percaya. Ustaz percaya ke? Saya percaya. Ya, disebabkan pengalaman saya dahulu, kes inilah datang satu bisikan syaitan. Ya, bisikan yang na'udzubillah min zalik. Dia mengganggu, memang mengganggu. Ya, kalau tidaklah kerana Allah berikan petunjuk kepada mak dan ayah saya untuk meneruskan saya mengaji agama. Sebelum tu saya budak akademik, aliran sains, dan akhirnya saya pergi mengaji agama, di sanalah hilang segala-gala waswas syaitan ini. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah saya bersyukur. Okey, jadi nak menceritakan, kita betulkan fahaman ini supaya kita tidak menyalahkan Allah satu, dan kita tidak salah faham tentang konsep wali-wali Allah. Okey, jadi di sini Allah menceritakan dalam ayat ni tadi, ya, mengisyaratkan pada kita bahawa sesungguhnya kita hamba Allah, maka Allah akan memberi kebaikan, rahmat bagi mereka yang menjadi kekasihnya ataupun Allah menyayanginya. Bagaimana nak menjadikan diri kita sebagai kekasih Allah? Senang aja, ya. Beriman seperti mana Rasulullah dan para sahabat beriman, lepas tu ikut sahaja arahan-arahan Allah. Fardu ain jangan tinggalkan, lepas tu tambahkan amalan-amalan yang mana dalam siri buku kita pernah baca, buku kategori manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Semuanya berdalilkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis, maka ikut je. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dikasihinya. Baik. Allah akan bantu. Sedangkan hamba-hambanya telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Muhammad, dan Allah lah yang maha kaya sedangkan kamu adalah orang yang memerlukannya. Ya, kalimah ini adalah kalimah tauhid. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah ini adalah kalimah tauhid yang disebutkan oleh Allah dalam surah Muhammad, meletakkan Allah pada sifat rububiyah yang maha agung. Ya, sifat rububiyah yang maha agung. Cuba buka surah Muhammad, surah yang ke-47, juzuk yang ke-26. Okey. Ayat yang ke-38. Muka surat 510. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lupa ya? Ayat 38 ke surat 510 surah Muhammad juzuk ke-26. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah, maka di antara kamu ada yang kedekut, dan siapa yang kedekut sesungguhnya dia hanyalah kedekut terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya sedangkan kamu adalah orang yang memerlukannya, yakni fakir, dan jika kamu berpaling nescaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ayat ini menggerunkan. Kalau bagi mereka yang mempelajari tafsir akan bertemu ayat-ayat yang begini, sebenarnya menggerunkan pada ayat yang terakhir itu. Baik. Dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, apakah kamu
ya, yang diarahkan untuk bersedekah, melakukan zakat atau menginfakkan harta fi sabilillah, tapi kamu tak nak, kamu kedekut. Di sini kan bakhil. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an fa innama wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang kedekut, maka dia kedekut pada diri dia sendiri. Bukan dengan Allah. Tuan dan perempuan, berapa ramai orang yang mempunyai harta, bila dia mati harta tu dia tinggalkan. Ya. Kalau dia hidup dia tak sedekah, maka dia tidak ada bahagian di akhirat. Harta yang ditinggalkan bukan sikit nilaian, kadang-kadang berjuta, tapi dimiliki orang yang di belakang dia. Alangkah ruginya dia. Bukan kita katakan kalau tidak boleh menyimpankan harta, tetapi kalau dia menggunakan harta itu dengan cara baik, dengan menginfak, dengan bersedekah, dengan cara amalan soleh, menyimpankan untuk anak-anaknya, tak menjadi masalah. Tetapi ini kedekut, tak mau melakukan kebaikan, hatta zakat pun tidak mau ditunaikan, berbahaya. Jangan. Apa Allah katakan lagi? Allah tak memerlukan, ya, Allah kaya, dia tidak memerlukan harta. Dan kamu wa antumul fuqara, kata Allah, kamu itu adalah fakir, bukan miskin, fakir. Tuan-tuan dan perempuan, fakir ni ya lebih teruk daripada miskin. Kita kena bezakan bila kita sebut ini fakir miskin. Dua combine tu sebenarnya. Bukan orang fakir itu miskin. Ya, orang fakir dia tidak miskin. Macam mana? Orang miskin dia tidak fakir. Tapi orang fakir tu miskin. Dia jadi macam tu. Maksudnya, orang fakir ni fakir sangat-sangat. Dia tidak ada harta yang disebutkan oleh ulama dalam bahaskan fakir miskin ni. Orang fakir ini, dia tidak ada apa-apa. Maksudnya, rumah pun tak ada. Mungkin rumah tu rumah yang daif sangat-sangat. Dan kenderaan untuk mencari rezeki pun tak ada. Itulah dia jalan kaki. Bak kata orang, kais pagi, makan pagi ala kadar. Ya. Ada pun orang miskin, dia mungkin ada kereta untuk cari nafkah. Macam van buruk ke kereta buruk atau motor kapcai dia tu untuk mencari nafkah. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. Dalam kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa apabila Nabi Khidir merosakkan sampan ataupun bot tongkang yang dibawa oleh orang waktu itu. Lalu Nabi Musa mempertikaikan dan pada akhir kisah itu wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha. Sesungguhnya kapal itu ataupun kenderaan bot tongkang tu adalah dimiliki oleh orang-orang miskin, ya, kawasan itu, dan aku nak rosakkan dia. Kerana apa? Di belakang sana, di hujung sana ada raja yang kira dia tengok sampan tu cantik, dia rampas. Kapal tu cantik, dia rampas. Itu dia. Daripada ayat ini ulama mengatakan orang miskin ada kenderaan untuk mencari nafkah. Orang fakir tak ada. Itu beza dia, fakir dengan miskin. Okay. Itu semua kaedah-kaedah yang kita kena faham. Kenapa aslaf yang 8 disebutkan fakir, miskin. Begitu kedudukannya. Okay. Dan juga agak menarik, setengah orang dia salahkan, dia kata saya bagi zakat kepada anak yatim. Anak yatim tidak termasuk dalam asnaf zakat. Kecuali jika anak yatim tu fakir ataupun miskin. Dia masuk. Tetapi kalau kata nak bagi kepada anak yatim, tidak ada. Dia boleh dikategorikan sedekah. Okey, baik. Jadi di sini Allah kata Allah Maha Kaya. Dia tak memerlukan kita. Kita yang memerlukan kepadanya. Yang paling menakut, saya katakan ayat ini apabila Allah mengatakan wa in tatawallau, jika kamu berpaling, kamu tak mau mengikut arahan Allah, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan tukar satu kaum selain daripada kamu. Ya? La yakunu amsalakum, mereka ini tidak seperti kamu. Ulama dalam membahaskan yastabdil qauman ghairakum ini, ya, ada beberapa perkara yang bakal berlaku. Pertama, kalau Allah gantikan satu kaum itu, ya, dia menggantikan kaum itu menguasai kita. Misalan, kita na'udzubillah dalam kisah Bosnia, peperangan di Bosnia dahulu. Ya, kita tahu macam mana Allah hantarkan tentera-tentera Kroatia, ya, untuk menghancurkan
umat Islam di Bosnia. Itu yang menakutkan. Seperti mana Baghdad diserang oleh Mongol yang menghancurkan semua manusia. Mereka bunuh kita, baru digantikan orang yang lain. Itu yang kita takut. Kalau diganti begitu-begitu saja, kata orang macam pilihan raya diganti tukar-tukar, pun dah leceh dah. Ya, kita rasa tertekan. Tetapi kalau diganti dengan membunuh, ya, kita na'udzubillah min dzalik, minta lindung kepada Allah. Ya, minta lindung. Ulama memperingatkan kita jangan sampai Allah tukarkan kita dalam bentuk yang begitu. Okey? Baik. Manusia berbuat baik kepada sesama kerana sifat fakir dan butuh. Sifat fakir dan perlu. Sifat dia miskin dan dia memerlukan. Sehingga dia memerlukan, mereka akan mengambil manfaat kebaikan di dunia dan di akhirat. Andaikan tidak ada gambaran manfaat tersebut, maka seorang hamba tidak akan berbuat baik, kerana pada hakikatnya seorang hamba hanya menginginkan kebaikan pada dirinya sendiri dan ia menjadikan kebaikan pada orang lain seperkara untuk menghasilkan kebaikan pada diri sendiri. Okey, ini kita faham. Bila seorang itu, manusia itu nak dapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan melakukan khidmat. Macam sekarang ni Allah ujikan kita dengan COVID-19, berapa ramai yang hilang pekerjaan, tidak dinafikan. Jadi yang hilang pekerjaan, dia memerlukan tanggungan diri dia, tanggungan keluarganya. Maka dia akan berbuat sesuatu. Di antaranya dia akan buat kerja-kerja, apa yang boleh buat kerja, maka dia akan buat kerja. Maksudnya orang yang menerima mereka ini mendapat manfaat dan dia pun mendapat manfaat. Dua-dua. Situasi win-win. Dua-dua mendapat kebaikan. Tetapi dengan Allah tidak begitu. Kamu dapat kebaikan, Allah tak memerlukan kebaikan kamu. Okey? Ada kalanya seorang hamba berbuat baik pada orang lain kerana mengharap balasan di dunia dan memerlukan balasan itu, atau ia menginginkan ganti dengan kebaikan. Ia mengharapkan pujian dan ucapan terima kasih dari orang lain. Ada kalanya seorang hamba berbuat baik supaya ia bisa memperolehi pujian yang diinginkan, sehingga sebenarnya seorang hamba berbuat baik pada dirinya sendiri dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya, itu pun ragam manusia yang cuba membuat baik semata-mata inginkan nama, inginkan kepujian. Dan kita tahu setengah-setengah orang-orang yang melakukan, tak kiralah orang politik ke bukan politik, melakukan kerja terpaksa kerana nak jaga imej mereka, jaga nama mereka. Ya. Dan memang terdapat mereka yang ikhlas untuk menjaga agama dia. Okey. Jadi dalam bab ini kita kena faham elok-elok, itu sifat manusia. Ya, sifat manusia yang tak boleh nak larikan daripada perkara-perkara tersebut. Namun Allah tidak begitu. Ada kalanya seorang hamba berharap balasan dari Allah di akhirat, maka ia berbuat baik pada dirinya dengan hal itu. Hanya saja balasan di akhir sampai di hari kiamat, di mana ia memerlukan Allah, sehingga tujuan semacam ini dari seorang hamba tidak dicerca. Kerana seorang hamba memang fakir dan memerlukannya, dan keduanya merupakan kelaziman dari beberapa kelaziman manusia, maka kesempurnaan hamba saat menginginkan hal-hal yang bermanfaat, maka ia mampu memperolehinya. Dan ada juga hamba-hamba Allah yang melakukan kerja semata-mata kerana Allah, dan sedikit sangat di kalangan manusia yang begitu. Namun begitu kewujudan mereka itu ada. Ya, kewujudan mereka itu ada. Ya, dan mereka berurusan semata-mata kerana Allah. Ini terlalu banyak bagi orang-orang yang dikategori seperti ulama-ulama salafus salih. Ya, orang-orang yang terbaik di zaman 3 kurun yang terbaik. Kadang-kadang mereka seperti mengajar hadis, mereka tidak mengambil upah. Mengajar ilmu tidak mengambil upah. Dan seperti Imam Malik sebagai seorang yang dikatakan bekerja sebagai tukang kasut, ya, dan berniaga. Dan ada juga di kalangan ulama-ulama, subhanallah, kita menyaksikan beberapa sifat-sifat ulama-ulama yang begitu menjaga pribadi mereka supaya sentiasa berhubung baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada diri kamu sendiri. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melakukan kebaikan sebenarnya, itu adalah kebaikan kepada diri kita. Kita ajak manusia kepada kebaikan untuk kebaikan diri kita. Kita buat, islahkan. Seolah-olah macam ni. Jalan rumah kita, kita baikkan. Ya, jalan tu jalan kegunaan ramai. Bila kita baikkan,
untuk diri, untuk kegunaan kita, orang lain pun dapat manfaat. Itu jika kamu baik, maka kebaikan juga milik kamu. Bila jalan itu dibaik oleh kita, orang mendapat manfaat dan orang akan menghormati kita, mengakui apa yang tindakan kita. Subhanallah, bagi pejuang-pejuang dakwah, pendakwah, ya, itu di antara uslub dakwah yang cukup cantik. Bila kita berkhidmat kepada orang, orang akan memuliakan kita. Orang akan merespek kita. Walaupun dia tak setuju, tapi dia menghormati tindakan kita. Pasal Rasulullah SAW kita menyaksikan dalam dakwah dia. Dia tidak dibenci kerana akhlak dia. Cuba catat sejarah, lihat sejarah, tengok sejarah. Rasulullah tidak dibenci kerana akhlak dia. Peribadi dia cukup hebat. Apabila dia telah menyelamatkan, ya, dalam peristiwa yang menyebabkan dia mendapat gelaran Al-Amin, ialah peristiwa yang menggerunkan sebenarnya. Kalau tak dapat keputusan, mereka akan berperang di antara kabilah-kabilah kerana bab Hajarul Aswad sahaja. Tetapi Rasulullah SAW datang dengan risalah yang cukup cantik, akhlak yang cantik, yang menyebabkan orang meletakkan pengiktirafan kepada Rasulullah Al-Amin. Subhanallah. Sampai pada situasi yang paling menarik sekali, yang di hari Rasulullah berdiri di atas Bukit Safa, kita tahu permulaan dakwah terang-terangan, Rasulullah mengatakan, jika aku mengatakan di belakang Bukit Safa ini terdapat tentera-tentera yang bersiap sedia untuk memerangi kamu, adakah kamu percaya? Apa jawab penduduk Mekah pada ketika itu? Kita tahu bahawa Rasulullah panggil penduduk-penduduk Mekah datang. Kerana dia berdiri di tempat itu adalah tempat yang mana kalau ada isu-isu yang penting, orang akan berdiri dan mengisytiharkan. Jadi Rasulullah berdiri di situ dan mengisytiharkan, sehingga semua menghantar wakil untuk mendengar apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah membuatkan perkataan yang saya sebutkan tadi. Mereka mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, kami tidak pernah mendengar kamu berdusta walaupun sekali. Subhanallah. Itu menunjukkan tazkiyah ataupun kepujian mereka secara mutlak kepada Rasulullah SAW, tidak pernah mendustakan, tidak pernah berdusta kepada mereka. Dan seorang yang baik, seorang yang silaturahimnya baik, yang tak pernah bercakap kurang ajar kata orang ataupun bercakap tak senonoh, tak pernah. Oleh kerana itu Rasulullah kedudukannya tinggi. Tetapi mereka menentang Rasulullah bukan kerana akhlaknya. Masalah masyarakat pendakwah kita ditentang kerana akhlaknya, ditentang kerana perbuatan kita. Oleh kerana itu mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada pendakwah-pendakwah, ustaz-ustaz, terutamanya ustaz sunnah yang mempertahankan sunnah. Mudah-mudahan risalah kita dibawa dengan cantik, risalah kita dibawa dengan kebaikan, supaya orang tidak mencarikan alasan untuk menghentam sunnah disebabkan akhlak kita. Ya, baik. Oleh kerana itu dalam ayat surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada diri kamu sendiri. Allah berfirman lagi dalam surah Baqarah ayat 272, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan diinaya atau dirugikan. Okey. Jadi dalam ayat Quran mengisyaratkan jika kita berbuat baik, kita tidak akan dirugikan, terutamanya di akhirat nanti. Subhanallah, saya beriman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walau sebesar zarrah, Allah akan tunjukkan. Siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarrah, Allah akan tunjukkan juga. Jadi kita buatlah baik, tuan-tuan dan puan-puan. Apalah susah sangat buat yang baik ini. Ya, tuan-tuan nampak senang je menuntut ilmu ni pun dah di antara perkara yang baik. Duduk, alhamdulillah, kita menuntut ilmu. Quran ada depan kita, buku ada depan kita, buku nota ada depan kita, apa lagi, nasi lemak ada, cekodok pun ada, alhamdulillah. Ya, sambil-sambil sarapan kita. Sarapan ke? Okay. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Allah berfirman,
Ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu darri fatadurruni. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dhalik fala yalumanna illa nafsahu. Maksudnya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan manfaat kepadaku sehingga kalian bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menimpakan bahaya kepadaku sehingga kalian bisa membahayakanku. Wahai hamba-hambaku, itu adalah perbuatan-perbuatan kalian yang aku perhitungkan bagi kalian. Kemudian akan aku cukupkan bagi kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapat selain itu, maka janganlah dia mencela kecuali pada dirinya sahaja. Okey. Dalam hadis ini, apabila Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, ya, kamu tidak mampu mendatangkan manfaat kepada Allah. Takkan mampu. Lan ni forever, untuk selama-lamanya kamu nak manfaatkan Allah takkan dapat. Ya, takkan dapat. Dan ataupun kamu nak memudaratkan Allah pun takkan dapat. Kita dah melihatkan bagaimana ya Firaun, Namrus, orang-orang yang sebelum kita ini di kalangan pembesar-pembesar raja-raja yang cuba nak menghancurkan Allah, mereka tak mampu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu, Allah mengingatkan dalam hadis kursi ini, wahai hambaku, itu adalah perbuatan kalian akan diperhitungkan bagi kalian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ni, kita rasakan bahawa kita ni marah kat orang nak tegur kita. Kubur masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kubur masing-masing, memang kubur masing-masing. Tetapi ingat, kamu akan dihisap dengan hisap yang teruk kalau kamu tidak menerima teguran. Kita akan dihisapkan oleh Allah dengan hisap yang teruk kalau kita tidak mengikut arahannya. Simple je. Walaupun kubur betul kubur masing-masing, tetapi ingat kamu akan diperhitungkan. Lalu Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam firman Allah ini, barang siapa mendapatkan kebaikannya, maka pujilah Allah. Oleh kerana itu, bila kita dah habis selesai buat kerja, selesai kerja-kerja yang sukar, selesai makan apa semua tu, apa kita katakan alhamdulillah, dengan nikmat Allah sahaja yang mengizinkan kita mendapat nikmat tersebut. Tetapi kalaulah kamu mendapat selain daripada itu, ya, kecelakaan, ya, maka janganlah kamu kutuk sesiapa melainkan diri kamu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua supaya mendapat ganjaran pahala yang besar, supaya dimasukkan dalam hamba-hambanya yang terpilih. Baik. Yang kedua, makhluk tidak bermaksud memberi manfaat kepadamu. Apa dia? Pada mulanya makhluk tidak bermaksud memberi manfaat kepadamu, namun dia bertujuan bermanfaat darimu. Mendapat manfaat darimu. Allah menghendaki memberi manfaat kepadamu, bukan bertujuan mengambil manfaat darimu. Berbalik. Ya. Asalnya makhluk tidak bermaksud memberi manfaat kepadamu. Okey. Ini satu perumpamaan yang cukup jelas. Kadang-kadang orang minta kita servis, bukan orang nak manfaat daripada kita. Ya, maksudnya dia tak nakkan kita. Tetapi asalnya servis kita tu memanfaatkan untuk dirinya. Ya. Kenapa kita berniaga? Supaya ada pembeli. Untuk kita juga mendapat keuntungan. Okay. Kenapa kita suruh orang buat kerja kita? Sebab kita nak ambil manfaat daripada orang itu.
Ya, bukan kita nak bagi dia manfaat asalnya, tapi kita nak servis dia. Kita bayar servis dia. Jadi untuk diri kita sebenarnya. Okey, itu diberikan misal. Allah menghendaki memberi manfaat kepadamu, bukan bertujuan mengambil manfaat darimu. Tetapi bila Allah bagi, dia tak nak kepada kita pulangan. Ya. Kalau orang suruh kita buat kerja, okey, kita ambil tukang sapu sampah misalnya ataupun tukang potong rumput, maka kita nakkan manfaat itu untuk diri kita supaya tempat kita ni bersih, supaya selamat. Tetapi bagi Allah, bila Allah arahkan kita melakukan, Allah bukan maksudnya kita lakukan solat Allah bermanfaat. Tak ada. Kita lakukan haji Allah yang dapat. Tak ada. Ya. Allah tak nak sedikit pun daripada amalan-amalan kita. Tetapi dia ingin melihat ubudiyah kita, pengabdian kita kepadanya. Ya, begitu besar rahmat Allah. Kerana manfaat yang Allah kehendaki adalah murni dan bersih dari bahaya. Berbeza dengan tujuan makhluk yang memberi manfaat kepadamu. Terkadang di dalam terdapat bahaya untukmu walaupun beserta menerima kebaikan. Ya, agak menarik. Kadang-kadang hamba manusia ni bila bagi kerja-kerja tu kadang-kadang berbahaya. Okey, misalnya hari-hari COVID ni kita tengok Grab punya banyaknya. Ya, penghantar panda, Grab, apa lagi. Ya, semuanya menghantar barang-barang. Ya, pertama manfaat kepada orang kita yang menerima dan manfaat kepada petugas dan manfaat kepada Grab tu. Tetapi pada Grab tu kadang-kadang berbahaya. Berapa banyak boleh kata tiap-tiap hari kita dapat baca dalam surat khabar Grab tu berlanggar, ya. Budak-budak mat ni yang bawa barang ni berlanggar sana, berlanggar sini. Mudarat kepadanya. Tetapi Allah bila mengarahkan kita, dia tidak mahukan mudarat. Ya. Kalau nampak bentuk mudarat tetapi janji dia adalah besar, di sana ada syurga yang menanti. Ya, tetapi asalnya bukan untuk mudarat. Tetapi asalnya adalah untuk ubudiyah. Oleh kerana itu bagi mereka yang kadang-kadang asyik-asyik solat, tonggang-tonggik, ittaqillah, takut pada Allah. Allah bukan nak menyusahkan. Allah nak mengajarkan kita bagaimana ubudiyah pengabdian kita kepada pencipta. Ya, sebagaimana kita menghormati majikan kita, sebagaimana kita menghormati pemimpin kita atau raja kita, begitu juga kita kena hormati Allah yang telah memberikan segala-galanya. Ya, itu merupakan nikmat yang besar. Baik. Maka berfikirlah akan hal ini. Sesungguhnya memperhatikan ayat ini dapat mencegahmu dari mengharap kepada makhluk, dari bergaul makhluk dengan tanpa Allah dan mengharapkan kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Dari ketergantungan hatimu terhadap makhluk. Sesungguhnya makhluk hanya berharap kemanfaatan dari dunia, bukan murninya memberi manfaat kepadamu. Ini adalah realiti keadaan antara makhluk satu dengan yang lain, seperti hubungan anak dengan orang tuanya, suami dengan isterinya, budak dengan tuannya dan seorang dengan kawannya. Semua ada timbal balik. Dengan arti kata lain, hatta suami isteri pun begitu, ayah anak pun begitu, semuanya ada timbal balik yang maksudnya ada tujuan yang tertentu. Okey, ada kepentingan yang tertentu. Subhanallah. Tetapi Allah tidak begitu. Dia menjadikan penuh kasih sayang kepada kita sehingga kan dia tidak ambil apa pun kepada kita. Udara oksigen yang dibagikan pada tiap-tiap hari, cukup oksigen kalau disekatkan kepada kita dalam tempoh 2-3 minit habis kita. Cukup karbon dioksida itu pun dia tidak jadikan, tindak balas dalam pernafasan kita itu tidak berlaku. Ya, maka kita pun mati. Berarti sekeliling Allah bagikan secara percuma. Makan, minum secara percuma sebenarnya. Kalau tidak masakan burung boleh hidup, kucing boleh hidup, ayam boleh hidup dengan sendiri di atas muka bumi ini. Kenapa? Kerana Allah telah menetapkan rezeki-rezeki mereka. Tetapi bila kita mengharapkan terlampau tinggi kepada makhluk, ya betul kita bekerja bersama makhluk, kita mengharapkan, tetapi pengharapan itu tidak boleh terlampau tinggi. Kenapa? Pengharapan tinggi hanya milik Allah. Kerana kadang-kadang orang tu kerja, ya misalnya, ya subhanallah, Allah uji seorang hamba Allah tu. Dia kata, Ustaz, saya sebelum berlaku COVID ni, PKP ni, saya mempunyai pekerja hampir 200 orang. Ya Allah uji dia. Tetapi pada hari kena PKP ini, ya pekerja saya hanya tinggal belasan orang. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan,
Mungkin pekerja-pekerja meletakkan harapan yang tinggi pada ketika itu, tapi akhirnya diberhentikan. Oleh kerana itu, pengharapan tinggi mutlak hanya milik Allah. Hanya milik Allah dan sangka baik dengan Allah dan berusaha. Allah tak akan biarkan kita dalam keadaan berusaha tidak mendapatkan hasil. Oleh kerana itu dalam Islam, kalimah penganggur tidak ada. Nak kerja ataupun tidak, nak buat ataupun tidak. Kalau kita menyaksikan di kalangan para sahabat sendiri pun, ya, kita dapati di kalangan para sahabat ada yang mencari kayu, ya, ke Bukit Bakau untuk dijual untuk mendapatkan hasil. Mereka tidak diarahkan untuk meminta-minta dan menadah tangan. Ya, mereka akan berusaha. Ada rezeki. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Kalau kita membaca asar-asar kisah-kisah para sahabat, kita akan merasa kagum. Mereka itu generasi yang mendapat radhiyallahu anhum, tetapi dalam masa yang sama mereka melakukan kerja seperti mana kita juga. Orang yang bahagia adalah orang yang berhubungan dengan makhluk bukan kerananya, melainkan kerana Allah. Nampaknya? Nampak tak? Yang kita pernah bicarakan pada pelajaran yang lepas, hubungan yang terbaik ialah hubungan kerana Allah. Pasangan suami isteri kerana Allah. Pasangan suami isteri dan mak dan ayah kerana Allah. Anak-anak kerana Allah. Pekerja kerana Allah. Semua dilakukan kerana Allah. Ya, lain tau. Kalau kita lakukan kerana Allah, dia ada kelainan. Memang ada lain. Ya, memang ada lain. Bila berpisah, kita takkan merasa sedih sangat-sangat. Ya, kalau sahabat kita melukakan hati kita, kita takkan sedih sangat-sangat. Ya, kita cepat rujuk kepada Allah. Itu nama hubungan kerana Allah. Dan kesannya amat baik dan amat menarik ialah mereka yang bercinta kerana Allah akan mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Itu di antara perkara yang menarik. Baik. Berbuat baik terhadap makhluk kerana Allah dan takut kepada Allah di antara mereka dan tidak takut kepada makhluk kerana adanya Allah, mengharap kebaikan kepada Allah dan mencintai mereka dengan apa yang dicintai oleh Allah. Seperti yang dikatakan para kekasih Allah seperti dalam ayat surah Al-Insan, ya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ini ayat yang pernah kita bicarakan pada pelajaran yang lepas berkaitan golongan yang mengharapkan ke semata-mata kerana Allah. Dia tidak mengharapkan makan dan minum, beri makan dan minum kerana manusia. Dia tidak pernah mengharapkan semua itu kepada manusia, tetapi dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita kena buat begitu. Kita lakukan kerana Allah. Semua kerana Allah. Berkasih kerana Allah. Bercinta kerana Allah. Membenci kerana Allah. Marah kerana Allah. Sayang pun kerana Allah. Di situ asas sebenarnya. Asas. Ayat ini berkaitan di antara asas bagi mereka yang nak mencantikkan muka mereka. Ya, menceriakan muka mereka di akhirat, bukan di dunia. Ya, di dunia pun insya-Allah Allah akan ceriakan. Ya, tetapi di akhirat yang di waktu orang bermuka masam, mereka dalam keadaan ceria. Ya, jadi oleh kerana itu kita cuba dapatkan sifat-sifat tersebut. Baik. Yang ketiga, manusia tidak mengetahui kebaikan yang bermanfaat yang diperlukan bagimu. Ya. Manusia tidak mengetahui kebaikan yang bermanfaat diperlukan bagimu. Hal yang kesembilan adalah sesungguhnya manusia tidak mengetahui kebaikan bermanfaat bagimu sehingga Allah yang memberi pengetahuan kebaikan itu. Ya, ini di antara perkara yang kita tidak tahu. Allah yang Maha mengetahui. Oleh kerana itu persoalan-persoalan ghaib yang begini, ya, urusan-urusan kerja kita tidak boleh putus dalam bab istikharah meminta pertolongan Allah. Tak boleh putus. Okey. Orang lain tidak mampu menghasilkannya untukmu sampai Allah menghendakinya mampu.
Orang lain tidak punya keinginan untuk menghasilkan itu semua hingga Allah menciptakan keinginan dan kemauan kepada mereka. Ya, ini di antara perkara yang menarik kalau kita beriman kepada Allah dengan keyakinan yang bersungguh-sungguh. Ya, hanya Allah yang menentukan hati-hati, menggerakkan hati-hati untuk menyayangi seseorang, menyukai seseorang, menolong seseorang. Kita tak sangka, ya, Allah yang menggerakkan. Segala-galanya Allah yang menggerakkan hati-hati itu. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita tidak diarahkan untuk berharap kepada seseorang secara mutlak. Kadang-kadang kita mengharapkan orang yang begini, tiba-tiba orang lain yang membantu. Ya, subhanallah. Kadang-kadang kita mengharapkan dia, ya, yang membantu kita, tapi orang lain yang membantu. Begitulah keadaan kehidupan dunia. Hanya Allah yang mengetahui hati-hati dan Allah yang menciptakan hati-hati, maka dia yang akan membalik-balikkan dan dia yang akan memilih-milihkan siapa yang dikehendaki untuk menjalankan urusannya. Baik. Semua perkara itu kembali kepada zat yang menjadi asal perkara itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang di tangannya terdapat kebaikan. Hanya kepada Allah segala perkara itu kembali. Ketergantungan hati kepada selain Allah, baik dalam pengharapan, ketakutan, tawakal dan ibadah merupakan kerugian yang murni yang tidak ada manfaat sama sekali di dalamnya. Ya, maksudnya pergantungan selain daripada Allah, dia akan datang satu unsur syirik. Ya, oleh kerana itu bila kita tawakal pada Allah. Bila kita menyerah kepada Allah secara mutlak. Tuan-tuan dan perempuan, para pendakwah terutamanya, kena clear dalam bab ini. Penyerahan mutlak kepada Allah. Penyerahan mutlak kepada Allah. Kadang-kadang kita ini dibantu oleh orang-orang tertentu. Jangan kita meletakkan diri kita kepada mereka. Penyerahan kepada mereka. Serah kepada Allah. Kerana Allah yang akan menggerakkan orang lain untuk membantu. Kalau Allah boleh menggerakkan burung ababil untuk menghancurkan Abraha tanpa memerlukan manusia. Kalau Allah boleh menggerakkan nyamuk untuk menghancurkan Namruz. Kalau Allah boleh menggerakkan angin untuk menghancurkan kaum Ad. Allah boleh menggerakkan segala-galanya apa yang dikehendakinya. Maka Allah boleh menggerakkan sesiapa sahaja. Ya, Allah turunkan kekuatannya dari langit ataupun dari bumi, maka dia akan membantu kita. Jangan takut. Jangan takut. Yakinlah kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Saya redha Allah sebagai Tuhan saya dan saya yakin dengan apa yang Allah janji. Ya. Kerana Allah akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Allah akan membantu kita bila kita bermunajat kepadanya. Yakinlah kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah kepada Allah. Allah akan membantu kita, ya, dalam segala sudut. Baik. Adapun jika ada manfaat dihasilkan, maka itu adalah hal yang dikehendaki Allah dan dimudahkannya untuk sampai kepadamu. Jadi kalau berlaku apa-apa juga kemudahan, manfaat melalui makhluk-makhluk Allah ini adalah Allah permudahkan bagi mereka untuk kita. Ya, mudahkan segala urusan itu untuk kita dan itu tanda Allah sayang kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan telah menyaksikan banyak kisah-kisah orang-orang yang terdahulu Allah permudahkan, ya, dengan berbagai-bagai bentuk yang kita agak menarik dalam bab-bab itu yang menyebabkan kita kadang-kadang tak logik di akal, tetapi Allah bantu. Di antaranya disebabkan doa, di antaranya disebabkan amalan soleh, di antara disebabkan, ya, rahmat Allah datang dengan tiba-tiba. Ya, itu semua satu perkara yang kena kita ketahui. Tapi ingat, ujian tetap ada. Ya, kalau isteri Rasulullah pun pernah kena ujian, Rasulullah pernah kena ujian, berarti ujian tetap ada dan pertolongan Allah juga tetap ada. Maka di situlah kita mengambil peranan kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Tawakal kita kena mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pertolongannya akan sampai juga. Yang keempat, makhluk menginginkan kebutuhannya, keperluannya terpenuhi darimu. Okey. Yang keempat ini, kita dalam bab ini membicarakan manusia memerlukan sesuatu, Allah tidak memerlukan sesuatu. Ataupun kita memerlukan kepada Allah, Allah tidak memerlukan kepada kita.
Ya, dan manusia memerlukan antara satu sama lain. Okey. Dalam bab ini, hal yang ke-10 adalah sesungguhnya keumuman makhluk hanya menghendaki terpenuh hajat darimu, walaupun hal itu membahayakan agama dan duniamu. Kerana mereka hanya punya tujuan memenuhi keperluan mereka walaupun bahayamu. Allah hanya menghendaki kamu untuk kamu. Ya. Dalam bab ini cukup cantik diberikan misal sesungguhnya keumuman makhluk hanya menghendaki terpenuh hajatnya darimu. Ya, ini dia. Satu benda yang dilakukan untuk memenuhi hajat mereka. Oleh kerana itu bila kita melihat di antara perkara-perkara kadang-kadang orang tu buat arahkan dia seorang itu lakukan kerja adalah semata untuk kepuasan dirinya. Dan seolah-olah dia macam dia tengok ayam laga, kambing laga ataupun lembu laga, belaga dua-dua tu, ya, kalau menang dia seronok. Sedangkan lembu tu separuh mati, ayam tu separuh mati. Dengan arti kata lain, dia gunakan orang untuk melakukan kerja, buat kerja yang seronok dia. Ya, digunakan kita semata-mata. Ataupun macam bab orang kata kisah politik, digunakan rakyat ya untuk kepentingan dirinya. Begitu. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu dalam bab ini Imam Ibn Qayyim mengatakan sesungguhnya keumuman makhluk hanya menghendaki terpenuhi hajatnya darimu. Ya, walau hal itu membahayakan agama dan duniamu. Kerana mereka hanya punya tujuan memenuhi keperluan mereka walaupun membahayakanmu. Walaupun kita yang derita, yang penting mereka. Ini macam konspirasi lah. Ya, macam teori konspirasi. Dia menggunakan orang untuk kepentingan diri mereka. Allah hanya menghendaki kamu untuk kamu. Allah nak kamu dan kebaikan untuk kamu. Ya. Fa in ahsantum. Ya, jika kamu melakukan kebaikan maka untuk kamu. Itu dia. Tetapi orang menggunakan jika kamu melakukan kebaikan untuk diri mereka. Kamu dapat part kamu, kami dapat part kami, tetapi kami dapat lebih besar. Ya, kalau jenis konspirasi pula, dia pergunakan kita, mereka yang untung, kita yang rugi. Itu dia. Okey. Bagaimana bisa angan-anganmu, pengharapanmu dan rasa takutmu kepada selain daripada Allah? Kesimpulan dari semua ini, kamu mengetahui sesungguhnya semua makhluk andaikan berkumpul membahayakanmu, maka mereka tidak akan bisa kecuali dengan suatu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi walaupun makhluk itu seluruh bumi untuk menghancurkan kamu, ya, yang pernah hadis kita bacakan, ya, waktu Abdullah ibnu Abbas menunggangi Rasulullah, Rasulullah mengatakan dalam kisah hadisnya di atas keldai itu, ya, jika semua dunia ini manusia nak menghancurkanmu, maka Allah menetapkan kamu tidak akan hancur, maka tak ada siapa yang boleh menghancurkanmu. Walaupun seluruh dunia datang untuk memberi manfaat kepada kamu, namun Allah tidak mahu untuk kamu manfaat itu, maka tidak ada siapa yang boleh mendatangkan manfaat kepadamu. Ya, oleh kerana itu Allah berfirman di dalam di dalam surah At-Taubah, okay? Dalam bab ini ayat yang terakhir yang bakal kita baca, surah At-Taubah. Sila buka surah At-Taubah. Surah yang ke-9. Surah yang ke-9. Juzuk yang ke-10. Ayat 51. Jumpa? Muka surat 190. Ayat 51, Allah berfirman. Buka ya, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Okey. Dalam ayat ini Allah mengatakan, hai sahabat Rasulullah ataupun wahai pengikut Rasulullah, kul, katakanlah, ataupun kepada Rasulullah itu sendiri, lan yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami, lan, forever, tidak akan sekali-kali untuk selama-lamanya menimpa kami musibah melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kami. Okey. Jadi ayat ini mengisyaratkan betapa orang-orang yang beriman dengan apa yang bakal berlaku ataupun beriman dengan qada dan qadar Allah yang telah ditetapkan, ya. Kemudian Allah katakan, dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi dalam ayat ini merupakan ayat tauhid kepada kita yang perlu kita tahu bahawa keimanan kepada Allah, keimanan kepada ketetapan qada dan qadar Allah itu adalah wajib kita tanamkan dalam diri kita. Dan apa-apa juga musibah yang bakal kita terima, itu semua telah ditetapkan oleh Allah dan kebaikan juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu keimanan dan tawakal kita kepada Allah amat penting. Keyakinan kita kepada urusan yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz itu amat penting. Semuanya telah ditetapkan kebaikan dan keburukan kita dan tugas kita hanya menjalankan apa yang mendatangkan kebaikan, menjalankan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah akan membawa kita ke jalan syurga, Allah menyeru kepada kita syurga dan syaitan menyeru kita ke neraka. Jadi mudah-mudahan jalan syurga yang kita pilih inilah yang akan membawa kita hidup kekal di alam sana dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah. Maka insya-Allah cukup sampai di sini. Kita akan sambung lagi bab ke-12 nanti, ketenangan hati yang selama ini kita cari-carikan. Jadi yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap adalah dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.